Ummu Sulaim ini suruh Anas bin Malik ini mengucap syahadah, jadi orang Islam walaupun dia masih budak. Bapa dia yang Malik bin An-Nadar ini dia marahlah, dia kata hang rosak cukuplah, jangan perosak anak kita. Ummu Sulaim jawab dekat lelaki dia, dia kata saya bukan nak perosak anak saya cuma nak tunjuk dekat anak saya jalan yang lurus. Ini benda ni direkodkan, perbualan di antara Ummu Sulaim dengan suami yang tidak Islam ini direkodkan. Dan sampai mati, yang kata Malik bin An-Nadar, bapa kepada Anas bin Malik, sampai mati kafir, dia tidak pernah masuk Islam. Mak Anas bin Malik ini bila suami dia mati, dia berjanji dengan diri dia sendiri, dia kata dia tak akan menikah dengan siapa pun. Dia kata dia hanya nak fokus kepada nak besarkan anak dia Anas bin Malik ini sampai Anas jadi orang yang berguna, dan dia tak kahwin. Sehinggalah Abu Talhah ni, kita baca hadis ni, Abu Talhah yang juga masih kafir masuk mai meminang dia. Pada masa tu Nabi SAW sudah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi sudah ada di Madinah. Bila Abu Talhah mai meminang Ummu Sulaim, Ummu Sulaim tak mau terima dia. Abu Talhah pergi jumpa Nabi, minta Nabi tolong cakap dekat Ummu Sulaim, suruh terima dia. Maka akhirnya Nabi menasihatkan kepada Ummu Sulaim suruh terima Talhah dengan syarat Talhah masuk Islam. Dan mahar mas kahwin kepada perkahwinan di antara Ummu Sulaim mak Anas bin Malik ini dengan suami baru dia Abu Talhah ini, mas kahwin dia ialah masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca ni cerita Abu Talhah, dia sudah jadi pak tiri kepada Anas bin Malik. Dia suruh anak tiri dia suruh Anas bin Malik yang merupakan khadam Nabi SAW ini, dia suruh Anas bin Malik pergi jemput Nabi SAW, ajak Nabi main makan di rumah. Ini kemuliaan tuan-tuan, kemuliaan kalau boleh bawa Nabi main jemput makan di rumah ni, Masya Allah. Maka Anas bin Malik bila pak tiri dia suruh dia pergi jemput Nabi mai makan di rumah, dia pun pergi. Dia kata fa'aqbaltu, maka aku pun pergi ke rumah Nabi SAW. Wa Rasulullah SAW ma'an nas. Dia kata waktu dia sampai tu di rumah Nabi ni ada ramai orang. Fa nazara ilayya, jadi dia bila dah tengok orang ramai dia tak masuk pergi, dia duduk tunggu di pintu. Fanazara ilayya, Nabi beralih, Nabi tengok aku, dia kata. Fastahyaitu, aku jadi malu, dia kata. Bila Nabi tengok orang semua pakat tengok, aku jadi malu, jadi tak tahu nak buat apa. Faqultu ajib Aba Talhah. Dia budak-budak lagi tuan-tuan, dia umur budak muda lagi. Mak dia sudah bagi dia untuk jadi khadam Nabi SAW. Nabi beralih dekat dia, Nabi tengok dia. Bila Nabi tengok dia, dia tak tahu nak kata apa. Dia kata ajib Aba Talhah. Dia kata ya Rasulullah, terimalah jemputan bapa aku Abu Talhah, jemput tuan mai makan di rumah. Dia abang begitu. Faqala linnas qumu. Tiba-tiba Nabi SAW tengok kepada orang ramai yang ada depan ni. Nabi kata jom kita pakai pergi kerban apa dia nak bagi malam ni. Ui. Pak dia kata kat dia pergi panggil Nabi, ajak Nabi ajak main makan. Tengok Nabi ajak semua ada ni. Nabi kata qumu, bangkit, jom kita serang rumah dia. Hai. Tuan bayangkan kalau kita tuan rumah jadi lagu mana? Kita masak habuan nak jamu 2-3 orang, tu dia main satu bat. Faqala Abu Talhah, apabila Nabi dengan geng ramai ni sampai di rumah Abu Talhah ni dia tengok ramai je.
Dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, innama sana'tu laka syai'an. Dia kata, ya Rasulullah, saya masak sikit aja, abang tuan aja. Ni awak meneru mai ni. Qala Anas, kata Anas yang duk ada di tepi tu, duk tengok ni drama nak jadi lagu mana ni. Masak satu periuk kecil aja, Nabi angkat geng masjid mai ramai-ramai. Bapa dia pergi kata, ya Rasulullah, saya masak sikit aja, abang tuan aja. Kata Anas bin Malik, dia kata, famassaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a fiha bil barakah. Nabi kata, mana dia makanan yang nak jamu buat keluar mai, Nabi tepuh dengan tangan Nabi, kemudian Nabi doa supaya makanan itu diberikan barakah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi kata, adkhil nafaran min ashabi 10. Nabi kata, panggil 10 orang dulu masuk. Ada ramai tunggu. Nabi kata, panggil mai 10 orang dulu masuk. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu. Bila masuk 10 orang, Nabi kata bismillah, makan. Kata dekat 10 orang ni. Wa akhraja lahum syai'an min baini asabi'i. Anas bin Malik kata, aku tengok Nabi di celah-celah jari Nabi keluar makanan. Dia kata, Anas bin Malik kata, mata aku tengok, dia kata, di jari Nabi ni, Nabi duk pegang makanan, duk bubuh dekat orang hak masuk ni, di celah-celah asabi', di celah-celah jari Nabi tu duk terbit makanan. Anas kata, aku tengok benda tu. Fa'akalu hatta syabi'u. Puak-puak ni tibai cukup-cukup sampai kenyang. Syabi'u, kenyang. Orang Arab kalau kita kata, dia kata zid kaman, kita kata zid syuraya, tambah sikit lagi, dia kata syab'an, kenyang, syab'an. Puak ni makan, dia makan ni hatta syabi'u, sampai kenyang pula. Fakharaju, habis makan keluar depa ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhil 10. Keluar 10, Nabi kata mai lagi 10. Masuk 10 lagi. Faakalu hatta syabi'u. Puak ni pun pudu cukup-cukup sampai kenyang. Fama zala yudkhilu 10 wa yukhriju 10. Anas bin Malik kata, lagu itulah, masuk 10 makan kenyang keluar, masuk 10 makan kenyang keluar, masuk 10 makan kenyang keluar, hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala fa akala hatta syabi'a. Anas kata, sampai tak ada seorang dah yang tinggal di luar yang tak makan, melainkan semua dah masuk, semua dah makan, semua dah kenyang. Summa hayya'aha fa idza hiya mithluha hina akalu minha. Kata Anas bin Malik, bila habis sahlerah semua orang selesai makan, makanan ada macam mula tadi juga, tak luak sikit pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan menjadi barakah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik, kata dia, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah faja'a bi khubzin wa zait فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة أو كما قال. hadis sahih riwayat Abu Daud. Anas kata, satu hari Nabi SAW dijemput oleh satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Nabi ini macam tu imam lah. Kadang-kadang tak makan di rumah pun. Makan ni orang ni jemput, orang ni jemput makan. Nabi SAW lebih lagi lah. Lebih lagi. Besar hati ni orang ni nak jemput Nabi SAW mai makan di rumah ni, besar hati. Dan Nabi SAW pula manusia yang jenis tak reti tolak.
Kalau orang semawa apa-apa, kalau orang minta tolong apa-apa, tak reti nak tolak. Kata Anas bin Malik, satu hari Sa'ad bin Ubadah jemput Nabi SAW pergi buka puasa di rumah dia. Faja'a bi khubzin wa zait. Maka Nabi SAW dijamu dengan roti dan juga zait, minyak samin, zait, kata minyak zaitun. Maka roti cicah minyak samin. Fa'akala Nabi SAW. Nabi SAW satu orang yang tak cerewet. Malam ni saya ambil tajuk baru, sebab kita jilid hari tu dah khatam dah, cuma tak buat pulut kuning je, khatam dah. Jadi malam ni saya ambil tajuk baru, jilid baru, jilid 12, cerita pasal makan. Itu mukadimah start dengan makan ni. Nabi SAW, saat lagi insya-Allah kita baca dalam kitab, Nabi ni satu orang manusia yang tak banyak akal. Dia satu orang manusia yang tak banyak akal. Jamu apa pun okey. Tak cerewet, tak banyak akal, tak legu-tu-legu ni, tak ada. Nabi ni satu orang yang mudah sangat dia ni. Lagu kita lah balik-balik, bini kata tolong dadar aja abang ayam malam ni. Alhamdulillah, hak ni lah yang abang suka. Bagus lagu tu. Kan? Tak ada cerewet apa. Kata pula dekat bini, dia kata, hang duk bela aku selama ni susah ke? Tanya bini. Hang duk bela aku selama ni, kita menikah dah 35 tahun ni, hang pernah rasa susah ke bela aku? Bab makan minum aku ni susah ke? Bini kata, tak susah, abang suka telur dadar. Alhamdulillah. Di rumah stok telur ayam ni penuh jadi dapur tu. Kira telur ayam cabai Melaka, 2 tu aja, tambah asyik, jangan takut, tambah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW lagi tak cerewet, tak banyak akal, tak jadi susah untuk nak kelola Nabi SAW. Sa'ad bin Ubadah jemput Nabi pergi dari rumah, ajak buka puasa. Duk ingat ku adalah biryani apa ke, tak ada. Bawa keluar khubz, roti dengan minyak samin, yang tu aja, tak ada masalah. Nabi makan, muka senyum manis elok, tak ada masalah. Habis Nabi SAW makan, summa qala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, afara indakumus saimun. Nabi kata, telah buka puasa di sisi kamu semua ini orang-orang yang berpuasa. Nabi kata, bagus ni, hampa jamu orang buka puasa ni bagus. Nabi kata, wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kamu orang yang baik-baik. Jamu orang baik-baik, orang masjid, orang budak-budak mengaji pondok, ma'had tahfiz, kita jamu mereka ni, Masya Allah, cukup baik. Nabi kata, hari ni hang buat buka puasa, hang jamu orang buka puasa, satu baik. Yang kedua, hang jamu orang al-abrar, orang yang baik-baik, itu juga baik. Wassallat alaikumul malaikah. Nabi kata dekat Sa'ad bin Ubadah, hang tahu tak, hang pergi duk jamu orang makan ni semua, malaikat mendoakan hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kebaikan kalau sekiranya kita buat jamuan, jamu orang dan sebagainya, itu satu benda yang disuruh oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, kata dia, kunna iza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam yadha ahaduna yadahu hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna hadarna ma'ahu ahaduna yadahu hatta wa inna hadarna ma'ahu ta'aman faja'a a'rabi كأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan la yastahillu at-ta'am allazi lam yudhkar ismullahi alaihi. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis ni nak cerita tentang adab. Kata Huzaifah, dia kata kami kalau sekiranya menghadiri jamuan makan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadha ahaduna yadahu hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tak akan tempuh makanan melainkan Nabi tempuh dulu, baru kami tempuh. Adab sahabat-sahabat dengan Nabi. Kita ada peduli benda ni. Dah bubur setengah pinggan dah, baru tu imam main. Tu imam, makan! Tak ada adab langsung. Tu imam ni hormatlah sikit. Tu imam tak main tunggu sah, tunggu dia main, dia duduk, dia apa-apa semua, dia bismillah, dia makan, kita makanlah. Kita tunjuk respect kepada orang yang patut kita respect. Kita pediah dulu. Dia main panggil dengan tangan penuh nasi ni. Tu imam. Biasa jumpa sangat-sangat. Tak ada peduli, tak tahu hormat dekat orang. Nabi SAW dengan sahabat ni, sahabat cerita, Huzaifah kata apa? Kami kalau menghadiri satu jamuan bersama dengan Nabi SAW, lagi Nabi tak mai, lagi Nabi tak tepuh makan, kami tak tepuh, Nabi tempuh makan, baru kami tempuh. Hormat yang ditunjuk oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Tiba-tiba dia kata faja'a a'rabi, dia kata satu hari tu kami duduk dalam majlis nak makan ni, tiba-tiba mai satu bedui. Bedui ni mai dia nak buat pasal lah. Kalau dalam hadis ni cerita bedui ni kencing dalam masjid, dia ludah dalam masjid. Pasal apa? Pasal mereka ni kurang civilized. Dari nak kata mana, nak kata tak bertamadun teruk sangat, tapi lebih kurang macam tu. Kan kita biasa baca hadis Nabi SAW. Duduk dalam masjid dia, tepi tu dia merah kencing. Umat tengok-tengok nak pergi sidai dia. Nabi kata jangan. Nabi kata biar dia qada hajat dia, bagi selesai dulu. Dalam syarah hadis dia kata apa? Dia kata kalau umat pergi nak tabuh dia, mau dia nak tunggu dia lari merambung satu masjid, jenuh cuci. Jadi Nabi SAW dia satu orang manusia yang fatanah, yang cerdik. Dia jangan duk kacau dia, bagi dia selesai qada hajat dia. Sat lagi lah kalau nak sihat, nak buat apa kat dia, sat lagi. Bukanlah ni. Nampak? Baduinya pukulan. Ludah dalam masjid, duk ada dalam masjid, ludah. Nabi SAW ambil serban, pilap ludah badui ni. Nabi ajak lagu tu kepada orang-orang yang macam ni. Baru Huzaifah duk cerita, kata kami kalau makan sama dengan Nabi SAW, lagi Nabi tak tepuh makan, kami tak tepuh. Nabi mula dulu tepuh, barulah kami mula makan. Duk tak duduk, dia kata faja'a a'rabi, mai satu bedui. Ka'annama yudfa', dia mai ni nampak macam mana satu, dia sabu. Fazahaba liyad'a yadahu fit ta'am, dia masuk mai, dia cekau ambil nak makan terus. Dia peduli apa Nabi ke apa, dia kata sebelum orang pegang hak paha ni aku dulu. Dia terus nak cekau makanan. Fa akhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadih, Nabi pegang tangan bedui tu. Tu dia Nabi ajak orang. Nabi pegang tangan dia, nak kena ayam, Nabi pegang. Tak ada. Summa ja'at jariyah, mai pula satu budak perempuan. Jariyah ni budak lagi, budak perempuan pula masuk mai di tempat makan tu, ka'annama tudfa', pun serupa juga nak pergi sabu, nak cukup makanan ni.
fazahabat litad'a yadaha fi ta'am. Budak perempuan ni pun serupa, nak pergi cekak makan juga. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Nabi pegang pula tangan budak perempuan ni. Begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata, inna syaitan la yastahillu at-ta'am allazi lam yuzkar ismullahi alaihi. Nabi kata memang syaitan, Nabi kata dia menghalalkan makan makanan tanpa bismillah. Maksud dia apa? Maksudnya kita orang Islam tidak halal bagi kita sentuh makanan sebelum bismillah. Sunnah sebelum makan ni apa dia? Sunnah sebelum makan bismillah. Itu yang doa Allahumma barik lana fima razaqtana, itu bukan hadis. Tak ada. Mana ada hadis Nabi nak makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar? Itu dikarang oleh ulama kemudian. Hak sunnah nabinya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Kan? Kalau tak abang kita duk ingat kata Nabi duk baca doa tu. Dah, itu bukan doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tak boleh baca, ustaz. Boleh, bukan kata tak boleh baca, tapi hak sunnahnya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah agama Islam, agama yang dihias cantik oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang ada depan kita hari ini, Islam yang dah cukup cantik, tidak perlu lagi ditokok tambah untuk nak mencantikkan lagi Islam. Kerana Islam yang Allah bagi mai, yang Nabi tunjuk kat kita, Islam yang sudah tersangat cantik. Ikut yang tu saja sudah cukup untuk kita semua nak buat bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita pilih untuk baca jilid 12. Jilid 12 muka surat 168. Jilid 12 muka surat 168. Dia kata bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Abwabul at'imah, iaitu bab tentang makanan. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ni sangat simple tuan-tuan, tapi dialah yang akan memberi pahala ekstra kepada kita bila kita mati esok ni. Tajuk sangat simple, sangat simple. Sepi sepintas lalu apa isi kandungan abwabul at'imah ini? Apakah isi kandungan kepada tajuk makanan ini? Dalam jilid 12 insya-Allah kita akan tengok beberapa perbincangan tentang, satu, dia start hadis yang pertama tentang Nabi makan atas apa. Dia start yang tu dulu. Nabi SAW semasa hayat dia, masa hidup dia dulu, Nabi dia makan atas apa? Kita hari ni makan atas meja. Nabi SAW dulu makan atas apa? Itu dia akan buat mai hadis Nabi SAW cerita ke kita benda ni. Kalau kita kata kita sayang Nabi, ini tanggungjawab kita. Kita kena operate, kita kena buat postmortem kepada kehidupan Nabi SAW. Daripada Nabi celak mata bangkit tidur, macam mana cara dia, sampailah kepada Nabi nak pejam mata tidur, macam mana cara Nabi menjalani hidup dia. Kita kena buat satu postmortem, kena buat satu kajian, baru kita kenal Nabi SAW. So tajuk ini kita nak operate, kita nak ambil satu juzuk daripada kehidupan Nabi. Apa dia? Makan. Dalam jilid 12 dia akan cerita dekat kita tentang daging makanan yang macam mana yang Nabi makan. Daging menatang apa? Dia nak main macam tu. Daging arnab boleh tak boleh makan? Ini dia akan main dalam hadis yang akan datang ini. Bab
ataupun dalam bahasa kita, kita kata biawak, boleh tak boleh makan? Menatang buah, serigala, musang king boleh, itu durian. Musang menatang ni boleh tak boleh makan? Kuda boleh tak boleh makan? Keldai boleh tak boleh makan? Ada hadis yang akan cerita dekat kita yang disertai dengan perbahasan ulama tentang tiap-tiap benda yang disebutkan ini. Kita akan jumpa juga hadis tentang boleh tak boleh kita makan daripada bekas yang dimakan oleh orang kafir. Kita ni duduk di Malaysia ni, masyarakat majmuk. Dalam masyarakat kita ni ada belakang orang bukan Islam. Dalam pejabat kita ni berapa ramai duk ada. Boleh tak boleh sempena dengan raya Aidilfitri, Syawal apa semua kali tu ni, kita bawa satu makanan buat pergi office, kita makan, kawan kita asing pun makan, kawan kita mutusami pun makan, kawan kita ramai daripada Siam, Sawadikap ni pun makan, semua duk makan satu bekas. Boleh tak boleh? Makan dah, tapi nak tahu boleh tak boleh ni. Dia ada hadis yang menceritakan tentang benda ni. Tajuk yang akan kita jumpa di dalam bab yang kita pilih ni, cerita kalau sekiranya tikus gedebuk kata jatuh di dalam minyak nyok di rumah kita. Minyak nyok tu boleh tak kita nak guna buat goreng cok kodok? Tikus jatuh gedebuk kata pergi masuk dalam minyak nyok tu. Boleh tak boleh? Ada hadis membincangkan tentang benda ni. Cerita tentang orang makan pakai tangan kiri, boleh tak boleh? Zaman lah ni duk cakap telefon pegang dengan tangan kanan, bini buat mai cok pisang goreng tangkap dengan tangan kiri suap. Boleh tak boleh? Kalau kata boleh, apa hujah dia? Kalau kata tak boleh, apa Nabi kata? Tajuk yang akan kita tengok ni cerita pasal lepas makan jilat jari. Jilat jari ini, adakah ini sunnah Nabi? Kalau kata sunnah Nabi, cara jilat dia macam mana? Boleh tak kita jilat sampai kecuk bunyi lagu tu, sampai kawan duk setalam dengan kita pun sampai naik geli-geleman? Amalkan sunnah ini satu bab. Adab dalam nak mengamalkan sunnah itu satu bab. Mengamalkan sunnah satu bab. Nabi kata, laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Nabi kata, kalaulah benda ni tak menjadi satu berat kepada umat aku akan wajibkan umat aku bila nak semayang siwak, gosok gigi dia. Itu sunnah, semua orang faham. Tapi cara nak gosok gigi sebelum semayang macam mana? Saya biasa semayang sebelah satu sahabat, dekat nak takbir, dia ambil kayu sugi dia, dia tunjuk, dia lempar pergi atas sejadah pula dah. Dia buat tu sunnah Nabi, cantik dah. Ia hampir lempar pergi berdebu pergi atas kapet, gulin mai kat tempat kita nak sujud pula. Allahu Akbar. Bagi satu siku ikut tepi ke apa ke. Dia nak mempraktikkan sunnah, bagus, tapi adab dia dalam dia nak mempraktikkan sunnah dibincangkan di dalam tajuk ini. Kita akan tengok juga cerita tentang hadis yang menceritakan tentang orang yang makan makanan bertabung. Adakah Islam suruh kita kuih buang ataupun kutip hak bertabung tu makan? Ada hadis dia. Untuk nampak ada yang kata Islam ni agama yang cukup cantik. Kita duk bercakap Islam dari sudut perundangan, kita duk bercakap Islam dari sudut ekonomi, kita duk bercakap Islam dari sudut pendidikan, sistem dan sebagainya. Kita terlupa kepada adab-adab kecil yang membina kekuatan Islam itu sendiri. Benda ni sendi-sendi dia yang nak menguatkan binaan Islam yang ada dalam diri kita. Kerana kekurangan ilmu kita tentang adab-adab yang kita pandang remeh dan kecil ini, maka lahirlah pada hari ini orang yang berilmu dalam agama tidak beradab. Nampak tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita akan jumpa dalam tajuk yang akan datang ini cerita tentang bawang dalam Islam. As-saum. Bawang dalam Islam ni macam mana?
Boleh makan ke tak boleh makan? Kalau kata boleh, bawang macam mana? Bawang mentah ke? Bawang yang dah digoreng ke apa semua? Dia ada perincian dia. Dia ada detail dia. Kita akan jumpa hadis yang tajuk dalam jilid yang ke-12 ni, cerita tentang makanan. Whatever makanan, apa juga makanan, disuruh supaya tutup. Oh, ni siapa hantar satu posting dalam Facebook dekat saya. Satu keluarga mati, tuan-tuan. Satu keluarga mati. Punca dia apa dia? Punca dia ceret, dia duk jerang ayam tu. Ada satu labah-labah pergi terjun masuk, mati dalam ceret tu. Satu spider, satu labah-labah yang poisonous, yang beracun. Ceret dia masuk ayam, dia tinggal di atas dapur. Labah ni dah agak apa-apa, meraba-raba dia pergi masuk pergi dalam ceret tu, dia terjun dalam tu, dia mati di dalam tu. Poison ataupun racun labah-labah ni sudah ada dalam ayak tu. Dia ni bangkit pagi esok, ambil ayak tu, perangat lagi sekali, jerang lagi sekali, tuang bancuh buat kopi. Satu keluarga minum, muntah darah, mati. Bila bawa pergi hospital, orang buat postmortem, dikesan ada racun. Mai cek di rumah dia, jumpa bangkai labah-labah di dalam ceret ayam dia. Rupa-rupanya ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi pesan benda ni. Nabi kata makanan hendaklah sentiasa bertutup. Kita duk nampak benda ni kecil ataupun kita tak ambil tahu langsung tajuk yang seumpama ini. Rupa-rupanya kerana sifat ignorance kita ignore benda-benda yang kita pandang remeh ini, implikasi dia besar di dalam kehidupan manusia. Kita akan tengok apa hadis cakap tentang benda ni, tentang ucapan Alhamdulillah apabila tengok makanan dan selesai makan. Kita akan tengok juga macam mana, apa hukum dia. Kita pergi makan setalam, sehidang dengan orang yang berpenyakit seperti majzum. Majzum sakit apa? Kusta. Sakit kusta, mai makan setalam dengan kita, mai makan satu hidang dengan kita. Apa agama kata tentang benda ni? Kita akan tengok juga hadis cerita tentang makanan untuk seorang tetapi boleh dimakan dua orang. Makanan tu untuk seorang ya, nampak tu dia ni seorang aja makan, tapi boleh dimakan oleh dua orang kalau sekiranya orang itu beriman kepada Allah. Kadang-kadang orang buat makan kan, dia umai talam satu talam 3 orang, tapi orang ada ramai. Kita kata mai ni banyak kalau makan tak habis, duduk himpit-himpit. Yang patut 3 orang duduk 5 orang makan. Alhamdulillah, Allah bagi kenyang kepada 5 orang. Ada hadis dia bercakap tentang benda ni. Apa hukum makan belalang? Lah ni dia kata tuan-tuan, segala macam binatang dia duduk makan lah ni. Cuma kita nak tahu hak boleh hak tak boleh ni. Rupa-rupanya ada hadis daripada Nabi SAW yang membincangkan tentang makanan ini secara terperinci. Apa hukum kita makan makanan grill? Makanan grill. Makanan hari ini, dulu orang Melayu percaya kepada mitos. Oh, saya minta maaf, saya kambing tak boleh, saya darah tinggi. Dulu punya orang Melayu. Orang Melayu lah, orang panggil open house, dia tanya, tak ada kambing grill ke? Orang Melayu lah, sudah jadi Arab. Orang Melayu dulu tak boleh sebut kambing ni binatang yang kena sumpah. Kena sumpah. Arab yang duduk di negeri Arab tu, sudahlah duduk di negeri panas, padang pasir, dia boleh makan sekok kambing panggang tu 3 orang. 3 orang. Dia sedekah, mula-mula dia buang sorban, lepas tu dia buang ketayap, lepas tu dia buang baju, tinggal baju pagoda, lepas tu tinggal tulang. 3 orang aja dia sedekah kambing tu. Tak ada pula nak cerita dengan darah tinggi, darah apa, tak ada pun, tak ada apa. Orang Melayu takut dengan kambing. Tapi Melayu hari ini sudah jadi Melayu baru. Kalau buat open house, bukan kata dia rumah, di jabatan dia, di syarikat dia nak buat pun tanya, dalam mesyuarat tanya, dia kambing grill tak ada kah? Ada buat tak ada, ambil dah 2 nak cukup apa, orang duk ada 500, 2 boleh makan seorang semulut aja, ambil lah bang 10. Lagu tu Melayu baru. Malam ni baru kita nak tengok apa hukum makan daging grill, daging yang dipanggang, apa hukum dia. Makan dulu, lepas tu baru tengok hukum.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai ke tahap dia nak bincang hadis ni, cerita boleh tak boleh makan sambil bersandar. Ada juga perbincangan tu dalam hadis Nabi. Tuan-tuan, Nabi SAW 23 tahun Nabi membawa risalah Islamiah, membawa dakwah Islamiah, 23 tahun syarat dengan ilmu yang begitu mendalam. Daripada sebesar-besar tajuk, cerita tentang bagaimana nak mentadbir negeri, macam mana nak implement undang-undang Islam, sampailah kepada sistem muamalat, sistem ekonomi yang hendak diislamkan supaya semua orang mendapat keadilan dan sebagainya, sampailah kepada tajuk cerita boleh tak boleh duk suap kuih raya sambil bersandar. Tajuk tu pun ada. Kata suka tajuk ni, nak ubah tajuk lain. Saya kata, apa Ustaz, tajuk macam ni tu saya baca buat penat, kita tengok tajuk hal kasang sikit. Tuan-tuan, ini dah cukup kasang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia mai cerita makanan-makanan yang Nabi suka. Di antaranya apa dia? Asal, dia kata. Asal, apa dia? Madu. Semalam sikit kita baca tafsir surah An-Nahli di Masjid Simpang 4 Pematang Buluh Sepang-Perai semalam. Dia main tajuk tu, tak ada nak masuk, tunggu lepas raya haji pula. Dia main tajuk tu, tajuk asal. Saya gezet sikit semalam ni, bagaimana satu sahabat, saudara dia sudah kena diarrhea, cirit, sudah kena cirit, diarrhea, lari pergi cari Nabi SAW. Saudara ni lari pergi cari Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saudara saya kena diarrhea, kena cirit. Nabi kata, bagi dekat dia asal, bagi madu kat dia. Tuan-tuan, zaman tu Nabi SAW bukan menjadi tempat rojok dalam bab semayang, puasa, zakat, haji saja. Apa juga benda orang cari Nabi. Nabi kata bagi asal. Dia bagi, tengok-tengok cirit lagi deras. Lari mai dekat Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, sudah bagi tapi nampak kelorat. Nabi kata, bagi lagi dekat dia asal. Balik pergi bagi lagi, duduk deras lagi. Mai jumpa Nabi 4 kali. Kali keempat dia macam tak percaya kepada Nabi SAW. Nabi kata dekat dia, Nabi kata asal itu tidak menipu, perut saudara kamu yang menipu. Pasal apa Nabi sampai macam tu sekali? Yakin bahawa asal, bahawa madu itu menjadi penawar. Pasal apa? Pasal Quran kata, innama huwa shifaa'un linnas. Madu itu menjadi penawar kepada manusia. Kalau Quran kata, benda tu tentu betul. Yakin Nabi sampai macam tu. Dia patah balik pergi kali keempat, suap-suap kau ni, berhenti cirit dah. Itu dia tuan-tuan. Kita akan jumpa dalam hadis yang akan datang insya-Allah. Asal ini Nabi suka dia, apakah fadilat yang ada, khasiat yang ada di dalam dia. Sampailah ke tahap hadis yang kita nak jumpa ni, Nabi pesan kepada orang perempuan, kalau masak apa pun, kuah bagi lebih. Tu pun ada. Kita duk ingat kita pergi duk koyak roti canai pagi ya, kita abang aneh kuah banjir mau kuah lebih. Rupanya cerita suruh kuah lebih ni, rupa-rupanya Nabi suruh orang perempuan kalau masak kuah bagi lebih. Ada hadis yang cerita tentang benda-benda ni semua. Dan sampailah kepada cerita ni, tembikai nak makan dengan korma boleh tak boleh. Inilah tajuk-tajuk yang ada di dalam bab yang kita pilih untuk baca di masjid ini. Mudah-mudahan dia beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita baca sikit pada malam ni, abwabul at'imah. Abwabul at'imah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula bab makanan, di sinilah tempat bicaranya. Semuanya diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang saya syok baca Bahrul Mazi ni. Saya syok pasal apa? Dia habang apa pun dia bawa hadis kat kita. Zaman lah tuan-tuan, zaman lah bukan macam zaman dulu. Saya mengajar masjid ni, saya cek balik sebelum masuk tajuk ni, saya tengok balik catatan yang saya buat. Saya mengajar masjid ni mula tahun
1993. Pasal nak ambil tajuk ni duk cari, semua baca dah. Ni baca dah, ni baca dah, ni baca dah, ni baca dah, macam tu. Nak ulang tajuk yang sama tak syok. Nak ambil kitab yang lain-lain, saya bagi tahu dekat tuan-tuan, orang hari ni tak macam dulu. Dulu kalau ustaz mai baca, bacalah apa pun, semua angguk. Ustaz tak dan tanya lagi, depa jawab dah. Faham. Tak habang lagi, faham dah. Dulu. Hari ni jangan tuan-tuan. Hari ni kalau tuan-tuan pergi pegang satu kitab baca, habis lagi ada orang mai tanya. Dia kata, ustaz, tadi tu ada hadis tak? Orang hari ni tuan-tuan. Orang hari ni depa mau yang genuine, depa mau yang asli. Apa maklumat ustaz bagi, depa nak tahu itu maklumat ada hadis ke tak. Kalau kata ada hadis, hadis itu apa? Sahih ke? Tak ke? Jadi orang yang nak mengajar di masjid hari ini hati-hati tentang benda ni. Dia kena cek dan double check benda yang dia nak mengajar. Pasal apa? Pasal sat lagi orang ditanya. Pasal apa? Pasal orang hari ini semakin amanah dengan ilmu. Bukan dia nak tunjuk pandai, tapi dia nak yakin bahawa benda tu benda yang memang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia nak buat amalan. Jadi kalau dulu saya baca kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis di Kelang Lama Kulim, zaman tu siapa tak pernah tanya apa yang saya baca di dalam kitab Muhimmah tu. Hari ni orang tanya balik. Dia kata, ustaz, semua hadis yang ada di dalam kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis itu, semua hadis sahih ke? Orang tanya balik hari ni. Nampak tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh baca, tetapi dengan syarat apa? Kita kena semak dulu hadis-hadis yang ada tu. Bukan penulis kitab dulu cuai dah, tapi zaman tu kurang memberi perhatian kepada status hadis, kurang memberi perhatian. Sedangkan hari ni orang lebih memberi perhatian kepada benda-benda yang macam ni. Maka kitab Baharul Mazi ni syok dia apa dia tuan-tuan? Pasal dia buat main hadis dan dia bagi tahu status hadis itu. Kalau sekiranya hadis yang Imam At-Tirmizi buat masuk itu, kedudukan hadis itu maudhu' ataupun dhaif ataupun sebagainya, dia bagi tahu ini hadis marfu', ini hadis maqtu', ini hadis munqati', ini hadis muttarid, dan sebab ittirabnya ialah, dia bagi tahu macam tu, dan kita boleh tahu benda tu secara jelas dan pasti. Itu penting tuan-tuan di dalam disiplin ilmu, itu sangat penting. Baik, so dia kata apa? Bermula bab makanan, di sinilah tempat ceritanya semua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya makanan ini daripada bermacam-macam jenis asalnya. Yang kata makanan ni tuan-tuan, tolak paku, pucuk paku makan, paku, batu, kaca, yang tu tak makan. Lain pada tu segala macam jenis makanan duk dah, dia kata. Dan ada makanan itu berasal daripada tumbuh-tumbuhan, dan ada yang berasal daripada binatang dan sebagainya. Itu dia. Yang cerita tumbuh-tumbuhan ni saja, segala macam pokok duk ada, hak boleh makan, hak tak boleh makan, semua ada. Binatang ni lebih-lebih lagi. Orang duk tanya, dia betul, ustaz, memerang boleh makan tak? Kita kata api makan benda lain lah. Yang api tanya memerang pasal apa? Orang hari ni dia tanya. Memerang ni bukan binatang baru, binatang lama dah. Tak tahu dia main teliong. Punya lama dia tak teliong, tak tahu dia main teliong pula hari ni. Dia tengok memerang lintas macam mana ke, ya Allah turun tak sedang. Telefon saya, ustaz nak tanya satu, minta maaf anak ni, saya nak tahu betul-betul ni. Kata apa dia? Memerang boleh makan tak? Kata, ni yang kalau main depan aku tahu nak jawab macam mana. Tapi dalam tajuk kita nak baca ni tuan-tuan, dia nanti main lagi cerita memerang ni, dia nanti main. Dia saya buat contoh, pasal tadi saya baca dulu, saya baca memerang kata. Lagi kasar tanya ustaz, nak tanya satu, jebon boleh makan? Jebon, Masya Allah, dia kata.
Dan dia kata yang kata makanan ini macam-macam, daripada jenis tumbuh-tumbuhan, daripada jenis binatang, dan bermacam-macam kaifiat dan rupa makanan itu. Kaifiat nak buat makanan tu pun satu, jadi satu persoalan kepada orang nak tanya, dan juga rupa benda yang dihasilkan apabila siap dimasak tu. Maka di sini ada belaka insya-Allah disebutkan di dalam masalah-masalah dan di dalam bab-bab yang akan datang. Dia masuk bab yang pertama, bab ma jaa ala ma kana ya'kulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan atas apa ada dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dia bab yang pertama dia nak sembang Nabi dia makan, dia duduk atas apa? Makanan dia duduk atas apa? Itu satu. Ketahuilah saudaraku, adalah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam amatlah senangnya. Itu dia. Senang di sini bukan maksud senang mewah kaya-kaya dah. Dia nak abang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup Nabi ni sangat simple. Tu maksud senang dia tu simple. Nabi satu orang manusia yang sangat simple, tak banyak akal, tak banyak kerena. Nabi sangat simple. Cari ni lah tuan-tuan, kita tengok kehidupan Tok Guru ni Aziz, kehidupan Tok Guru Haji Hadi. Masya Allah, Tok Guru Haji Hadi baru ni dilantik oleh Majlis Ulama Sedunia. Lantik dia jadi salah seorang daripada naib presiden lah kita kata. Tuan-tuan bayangkan dalam dunia ni berapa punya ramai alim ulama Arab-Arab, alim hebat, alim besar apa semua, nama dia dipilih oleh jawatan kuasa yang dipengurusikan oleh Al-Fadhil Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Makna kata keilmuan dia, akhlak dan kepribadian dia diakui di peringkat dunia. Itu dia. Orang macam ni kita, ya Allah, tuan-tuan tengok gambar rumah dia sangat simple. Hari ni dunia internet, tuan-tuan masuk balik type aja, tuan-tuan boleh tengok rumah dia. Sangat simple. Sedangkan dia pernah jadi menteri besar, dia kalau dia nak ambil kesempatan atas kedudukan yang pernah ada kat dia, dia boleh hidup jauh lebih senang dan mewah daripada tu. Tapi dia memilih untuk simple. Kempen kah yang tu? Dah go. No. Saya abang hak betul. Yang tu hak betul dia macam tu. Maka dia nak bagi tahu kat kita ni, dia kata apa? Dia kata kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat simple. Dan tiada berpayah, bersusah di dunia seperti mana dunia orang sekarang ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengambil dunia ini ala kadar. Begitu. Sehinggalah orang kita sekarang ini setengahnya jikalau tidak berhidang tidak mau makan. Itu dia. Syekh Idris Al-Marbawi kata, ada ni hak syekh kepiah longgang ni. Dia punya standard ISO dia tinggi tuan-tuan. Tak hidang tak makan. Bini nak balik rumah mak pak dia. Dia kata, abang saya mak tak apa sihat, bertelefon nak kena balik tengok saya abang. Saya masak siap dah. Nasi dah dalam rice cooker, makanan apa semua dah ada dah. Abang nak makan abang ambil lah, abang buh. Tak buh, tak makan. Tak makan. Pasal apa? Pasal tak hidang. Lebay kepiah longgang. Duk main mengaji, tak kira dah kilik kitab binding sampai 3 kali dah kulit relai, tapi perangai wuduh juga lagi. Cerewet. Tak hidang, tak makan. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, bukan saya kata, Syekh Idris Al-Marbawi kata macam tu. Dia kata kalau sekiranya tidak berhidang tidak mau makan, dan jika tidak berlauk sedap tak lalu makan. Dah masak, dah hidang, dah apa semua elok, mai duduk tengok tu, tak bangkit pergi lagu tu bini kata, abang tahu kenyang guna tu. Dia mai dah, dia mai 3 suku dia dah mai dah. Bini kata, abang bukanlah tak mau masak apa ni apa duk.
Antar duduk merepek boleh tak? Dia duduk main tiga suku tu. Tu saya tanya apalah, dia tak mau makan, biar dia mampu ke bolong situ lah. Kadang-kadang terlampau banyak akal ni, mono kena bagi juga dia ada akal sikit sebanyak. Dia kata di sini, dia kata setengah orang zaman lah ni dia jadi macam tu. Dia jadi timing, dia jadi pelik perangai dia. Dan jikalau nasi daripada beras yang sedap dan ditumbuk alui, maka jadi mengekal makannya. Oh, maka memilih. Beras ni mau Taj Mahal. Kalau Taj Murah tak mau. Dia mau hak mahal saja. Taj Mahal saja. Tengok makan bekas ni apa ni? Kata abang, yang ni beras Taj Murah. Taj Murah tinggal tu. Zaman saya budak-budak dulu, dia panggil beras Mak Candu. Tak tahu belah Kedah ada begitu. Belah saya sana dia panggil beras Mak Candu, beras Masuri, beras dulu. Tak darah lah, dia main grade A, grade B, dia main beras siam wangi, beras siam tak apa wangi, dia macam tu punya. Yang pentingnya apa ni, jenis hak cerewet ni, dia kata apa, kalau main beras jenis mahal, dia makan cantik, dia makan lajak elok. Dan jikalau roti daripada tepung kasang, nescaya tidak sentuh dan tidak dimakan. Oh, dia memilih. Tengok ni, Allah buat masak lagu ni, ya tak apa, tak makan, begitu. Semua itu dia kata memayahkan kehidupan dunia. Orang yang duk buat bagi cerewet, jadi complicated ini, dia menyusahkan hidup dia. Dan dia menyusahkan orang yang ada keliling dia. Tuan-tuan, bini masak ni tuan-tuan, penat dia masak ni, kita tak mau makan, dia rasa macam mana? Masak ni, nak masak 2 mata lauk aja dengan nasi, nak bagi kita makan ni, dia start daripada pukul 9 pagi tadi ni, nak bagi kita makan pukul 1. Pukul 9 tadi dia masuk dapur dah. Tu lah ni kira ringkas juga dah. Santan beli balik main perah saja ambil santan kan. Dulu pergi duk kukuk nyok. Start daripada kupas nyok. Start daripada ada cop satu belakang rumah ni, duk kupas. Hak duk kupas pun bini juga. Dia nak kupas pinggan tu aja. Bini juga pergi kupasnya, belah dengan golok perak kat belakang golok tu, terbelah 2, pergi duk rabat naik kukong tu pula, kukong, baru nak perah nak ambil santan, kerana nak buat gulaikan temenung aja, nak bagi Syekh ni makan. Tengok dia main tengok dia duk buat temenung tak makan. Kalau bini pergi ambil kukong tu buah dia belakang dia macam mana? Jadi dia nak beritahu kat kita, tak sahlah dia buat cerewet di atas dunia ni. Pasal apa kita buat cerewet tu, kita susah dan orang pun susah kerana cerewet kita tu. Cubalah kita ni bertolak ansur, plus minus. Orang kata lebih kurang aja hari ni lagu-lagu ni, cara lagu ni kita makan, aku tambah juga, jangan takut. Seronok dia ni, bila dia masak, dia tengok kita duk makan lalu ni, dia pun seronok. Suami hak rajin duk pergi dengar Dr. Fadilah Kamsah ni lagilah pula pergi duk omui hari ni masak sedap, padahal tak apa sedap. Tapi mulut ni duk kata amboi hari ni masak sedap ni, hambu apa ni, hambu haji nama tu apa saja. Tembang ya duk dengar pasal lelaki duk puji. Belajarlah sikit menghargai depa ni. Malah ni orang puas syok kat saya depa tahu ustaz ni okey. Ya, sekali-sekala dia kata. Dan dia kata menyusah-nyusah diri pada barang yang tidak berfaedah. Piduk cerewet ni kita bagi susah diri kita. Sedangkan benda tu benda kecil yang tak sepatutnya jadi besar. Dia kata begitu. Melainkan dia kata sekejap masa di atas dunia. Hidup atas dunia ni apalah sangat yang nak piduk cerewet sangat ni. Apa sangat dengan hidup atas dunia ni? Dan adapun Nabi SAW tidak dia berhadap kepada makan beridang dengan bermacam-macam jenis. Nabi tak ada macam kita hari ni. Kita hari ni kalau tak ada 5 mata macam ada 3 ni duk berasa, bini pula rasa bersalah. Dia kata hari ni tak dah lah nak masak, tadi start lambat sikit, 3 aja tak apa ke abang? 3 pun dah cukup baik dah. Kita kata hang tak tahu kan di Gaza tak makan amboi. Bini pun kata sejak dengar Ustaz Samsuri ni bagus, nampak lagi tadi dia kata. Ada kata lagu tu cantik lah. Ataupun dia kata makan dengan tepung tumbuk alih, ataupun makan dengan bermeja. Bahkan makan Nabi SAW apa roti yang boleh mengenyangkan sahaja. Tak ada lah Nabi dulu, tak ada nak meja-meja makan, nak bubuh makanan yang hebat-hebat, tak ada.
Apa yang ada makan sekadar untuk nak melapik perut. Itu saja. Dan boleh kuat atas buat kerja dan beramal ibadah sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Qatadah an Anasin radhiyallahu anhu qala ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khiwan wala fi sukurrujah wala bi khubiza lahu muraqqaq. Diriwayatkan daripada satu sahabat, daripada satu tabi'in yang bernama Qatadah bin Da'amah. Da'amah tu baca dia lagu tu. Qatadah bin Da'amah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW lagi khadamnya bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah ambil ni daripada Anas bin Malik, ambil hadis ini. Katanya tidak makan Nabi SAW di meja. Nabi tak pernah makan pakai meja, tak pernah. Dan tiada apa tu? Tak nampak saya punya dia kelabu tahun tu. Dan tiada pada apa tu? Dan tiada pada siapa kitab terang yang ditaruh segenap perkara daripada segala gulai rendang dan sebagainya. Dia kata dan tak ada lah hidangan yang dibubuh penuh meja. Itu maksudnya. Nabi ini meja pun tak ada, hidangan pun tak bubuh sepenuh di depan Nabi. Tak ada, dia kata. Tidak ada gulai, tidak ada rendang dan sebagainya, dan tiada dimasak segala bagainya roti daripada tepung yang bertumbuk halus. Tak ada lah. Nabi tak makan benda hebat. Dia nak abang yang tu. Nabi tak makan benda-benda yang hebat macam kita makan hari ini. Apabila didengar orang akan kata Qatadah yang demikian itu, lalu ditanya orang kepadanya, qila li Qatadah fa'alama kanu ya'kulun qala ala hadhihi sufrah. Itu hadisnya. Dia kata orang kepada Qatadah, maka atas apa Nabi SAW dan ahli rumahnya makan ketika itu? Jadi Nabi kalau meja tak ada, apa tak ada, Nabi pada masa tu dia makan atas apa? Pinggan dia tubuh atas apa? Orang tanya Qatadah benda ni. Maka jawabnya, atas ini sufrah. Tuan-tuan, rupanya hak orang kita belah Aluk Stang, belah Pulau Pinang duk kata kain saprah ni, rupanya Arab, rupanya sufrah. Arab panggil sufrah tu kain hak apa, hak lapik abang nak buh segala lauk, segala pinggan, segala apa tu kita panggil kain apa? Bunyi tak apa nak clear ke bahasa kita pun tak tahu duk bunyi saprah ke suprah ke apa saprah, tapi bunyi rah-rah lagu tu nak kata kan. Rupa-rupanya bahasa Arab sufrah. Nabi SAW makan tak ada meja masa tu, cuma pakai sufrah. Dia kata pakai sehelai kain ataupun kulit pada masa tu, empak macam tu, letaklah makanan di atas sufrah itu. Dia kata lagu tu aja Nabi makan dulu, iaitu tikang daripada daun tamar. Pakai daun tamar, jalin jadi tikang, itulah sufrah yang digunakan untuk nak letak makanan Nabi. Dan kadang-kadang guna kulit, dia kata. Maka atas itulah mereka itu makan. Zaman itu, zaman Nabi, very simple. Kita hari ni jangan tuan-tuan, meja kayu jati. Sekali-sekali nak pindah meja tu putih horak ni, angkat berat macam apa lagi kan. Ni dua angkat ni, masa lori main hantar beli di kedai, lori main hantar nak bawa turun daripada lori nak masuk dalam rumah ni pun, budak kerja lori tu maki kita satu lori lah. Dia kata punya banyak meja ada yang hampir pilih nak bagi putih horak ketin kami. Meja hak kita guna buat nak makan ni bukan sebarang meja. Meja hak paling berat dalam dunia kita pergi beli. Nabi dia pakai kain sufrah, hampang, di situlah tempat makan dia. Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini hasan lagi gharib. Masalah dia kata makan di atas sufrah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, sayogia diletakkan makanan itu di atas sufrah yang terletak di atas bumi. Itu dia. Nabi makan ni ambil sufrah, hampang atas tanah, atas bumi.
Kerana yang demikian itu lebih hampir dengan perbuatan Nabi SAW. Imam Ghazali kata kalau boleh kita hari ni pun buat lagu tu, pasal itu lebih hampir dengan Nabi dulu. Kalau boleh, dia kata buat lagu tu, hampak satu kain sapra, bubuh makanan atas tu, kita makanlah di atas lantai duduk bersila macam tu. Kerana itu lebih hampir dengan amalan Nabi SAW daripada dia kata meletak makanan di atas meja. Itu kata Imam Ghazali. Dan sufrah itu asal nama bagi makanan yang diperbuat bagi orang yang mengembara. Itu daripada perkataan safara. Safara musafir. Daripada perkataan tu, safara maksudnya orang yang mengembara, musafir pengembara, safrah, sufrah. Dia ambil daripada perkataan tu. Makanan yang dibuat untuk orang musafir, maksudnya makanan yang ringkas. Kalau kita nak musafir, ada kita makan macam kita makan di rumah, waktu duduk di rumah. Dah, kita buat simple aja. Buh nasi, buh taruh atas. Buh dalam siang tingkat tu, buka, buh sorang sikit, singgah dekat area mana makan. Simple aja. Macam itulah simpelnya Nabi SAW. Maka dihantar dan dikatakan satu barang yang diletakkan makanannya di atas sufrah itu. Dia kata, baik, masalah makan atas meja. Baik, soalnya lah ni tuan-tuan, meja ada dalam rumah tu nak buat lagu mana? Mai baca malam ni, dia kata mau duk pakai sufrah ni, itu lebih dekat dengan apa yang Nabi buat. Malam ni tengok kuih sebelah duk pi kuih kayu jati tu bawa keluar balik. Ni dia duk angkat bawa keluar. Orang pun sebelah rumah duk tengok awal dia ni nak pindah ke? Rumah ni bukan dia beli ke? Kalau dia sewa kot, kata tak bayar sewa nak lari malam. Siapa kata? Dah hak duk ada dah tu pakailah. Baik, cuba tengok. Dia kata makan atas meja tu lagu mana? Di dalam syarah Ihya Ulumuddin adalah makan atas meja itu tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW, sebagaimana tersebut di dalam hadis dalam masalah tadi. Dan di dalam hadis Bukhari juga bagi tahu, bahkan yang adat setengah daripada orang yang suka bersedap-sedap diri. Dia kata, hak jenis makan pakai meja pula meja elok-elok, ini adalah adat orang yang suka hidup mewah-mewah. Dia kata lagu tu. Maka dia kata membuat pelihara akan dirinya daripada jangan payah untuk tunduk kepala pada waktu nak makan, pasal nak mudah. Duduk di meja ni kira makan angkat sikit gitu ya. Kalau makan atas lantai, duduk kena angkat jauh tu susah sikit pun tak mau dah lah ni. Tak ada apa pun kalau makan bersila, pinggan duduk atas lantai, kita ambil suap, tu pun susah bagi orang lah ni. Orang lah ni tuan-tuan merap. Orang lah ni merap. Dah senang, nak senang lagi. Dulu masa kita budak-budak dulu, kita tengok mak kita buat gulai rempah gilin. Saya tak tahu kau belah lu start ni, kau belah Pulau Pinang tu rempah gilin, dia ada batu besar bawah, batu golek kat atas ni. Ada pula satu aneh duk cari makan tajam batu pula dulu. Adakah kau belah Kedah ni? Dia nanti mai kat orang kampung kayuh gerek ni, tajam batu dulu. Yang benda tu kita tak boleh tengok dah lah ni, tak ada lah. Mereka pun tak ada pewaris yang mewarisi tajam batu ni. Tak ada lah. Dulu dia main dalam kampung, tajam batu. Mak kita pun keluar main panggil main. Ayah, batu. Dia pun main lagu duk di batu pengilin dengan batu hampak tu dia. Main duk pum. 2 kupang, bayang. 2 kupang aja. Dah kupang sambung balik, tajam batu dulu. Lah tuan-tuan, anak kita umur 12 tahun sebut batu pengilin pun dia tak tahu. Rumah kita hari ni ada ke batu pengilin? Tak ada. Kita ada blender je. Kita lepas masuk dalam blender, tekan jalan siap bawa keluar, jadi dah. Dulu dah. Rasa makanan dulu dengan makanan lah mana sama? Tak boleh sama. Dulu punya kari kalau kena, Allahu Akbar tuan-tuan, merambu segala ayam yang ada di badan ni. Dulu lah punya kari dah tak main dah macam tu. Pasal apa? Pasal proses pembuatan dia pun dah tak sama. Lah ni nak senang, lah ni blender pun tak mau pakai, siap beli cilibo lagi cepat. Kelas memasak ke mana ni ke apa? Dah.
Tapi nak habaq ni, apa yang dia nak bagi tahu ni, zaman Nabi dengan zaman kita kecil-kecil dulu dengan zaman lah ni sudah tentu jauh berbeza. Jauh berbeza. Kan? Dulu tu ada apa tu? Haduk kisang tu. Tepung kan? Buh ku atas ni, buh berai, buh ayam, ninda miaduk kisang. Sana lagu duk tahan pula. Nak menghasilkan satu makanan ni, macam tu punya proses. Lah macam mana? Pergi beli cucuk siap lah makan. Ambil, tak payah tahu apa. Senang, lagi nak senang, lagi nak senang, macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dulu kalau nak makan biji jangguih, tuan-tuan, daripada kek buah jangguih ni, hak buah jangguih tu potong slice, buh masuk gula, masuk garam, buh dalam peti air. Yang tu, biji jangguih tu pula himpun. Lepas tu pergi cari satu zinc lama punya, tebuk buat lubang. Buh api di bawah, api naik bubuh biji jangguih di atas. Pegang pula satu pelepah nyok pula, dua ni duk golek biji jangguih tu. Sekali lagi dah habis, tuang tepi. Adalah satu pasukan dengan bata merah duk katuk pula. Duk katuk. Hak mana pecah sikit makan pergi dulu. Tuan-tuan pernah lalu ke tak zaman tu? Masya Allah, itu zaman nostalgik. Dia kata, zaman yang cukup. Kita budak lah mana? Dia kata, ayah biji jangguih lengkawi dah. Dia kata, kalau tak mau seberang laut, pergi seberang Pekan Danok boleh dapat. Sekilo duduk main RM1 je. Balik main terus lambung, masuk lambung duduk tu je. Tak ada dah thrill nak makan tu dah, tak ada dah. Ya Allah, tuan-tuan. Ni kita bercakap tahun 2014. Tuan-tuan boleh bayang tak tahun 2030 esok dia nak jadi lagu mana? Tahun 2030 esok, masak nasi pun tak ada dah. Apa tak ada dah. Semua kedai jual pil saja. Ambil pil. Ni abuan tengah hari, ni abuan malam. Lagu tu ya. Ambil sebiji, bismillah jalan juga. Itu sunnah. Bos sebiji serupa macam 2 pinggan nasi dan juga lauk apa-apa. Dia kata yang ni perisa ketam, yang ni perisa udang, yang ni perisa. Lagu tu yang ambil. Tuan-tuan percaya tak tahun 2030 nanti jadi macam tu? Saya pun tak mau nak percaya, tapi takut jadi benda tu. Tuan-tuan, jangan buat pasal tuan-tuan. Inilah benda yang dia nak bagi tahu. Dia kata zaman Nabi SAW dulu makan pakai sufrah, buh makanan atas sufrah tu bismillah makan aja. Orang hari ni tak mau. Dia kata pasal apa? Pasal tak mau tu lambat tu nasi daripada atas lantai nak main mulut tu lambat, buh meja jadi main dekat. Ni dia duk beritahu kat kita. Maka jadilah makan di atas meja itu bid'ah. Dia kata, nah ambil pada muka. Marah semua ni, nampak ni penulis ni marah semua ni. Dia kata maka jadilah makan di atas meja itu bid'ah. Dia kata tetapi harus jua. Dia kata bid'ah ni pasal apa? Pasal benda tu Nabi tak buat. Nabi tak pernah makan atas meja. Ia pergi makan atas meja, hang buat benda bid'ah. Dia kata bid'ah apa? Bid'ah yang harus. Dia kata tak ada masalah bid'ah tu. Dia kata Imam Ghazali, dan sesungguhnya 4 perkara yang baru jadi kemudian daripada wafat Nabi SAW. Imam Ghazali dia kata ada 4 benda zaman Nabi tak ada, Allah ni ada. Imam Ghazali kata zaman tu dia kata 4, Allah ada 45. Zaman Imam Ghazali dia kata ada 4 benda yang tak ada zaman Nabi, ada zaman Imam Ghazali. Apa dia? Yang pertama meja. Dia kata meja zaman Nabi tak ada. Yang kedua dia kata ayak tepung. Zaman Nabi tak ada ayak tepung. Mai zaman Imam Ghazali dia kata ayak tepung. Lah ayak tepung apa pun tak ada dah. Dia mai tepung elok dah kat kita. Dia kata kemudian ashnan ni garam. Zaman Nabi tak ada. Dia kata garam ni benda baru. Bid'ah juga garam ni, nampak gaya. Dia kata. Dan dia kata sabun. Zaman Nabi tak ada sabun. Tak ada. Lah ni dah ada. Dan juga kenyang, dia kata. Kenyang. Nabi makan tak kenyang. Nabi makan ni abuan nak untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Sikit ya. Ada orang makan untuk hidup, ada orang hidup untuk makan. Zaman Nabi makan sekadar untuk nak menyambung hidup. Cerita kenyang ni tak ada. Itu sebab dia main hadis, dia kata apa? Nahnu qaumun la na'kul hatta najua. Wa idza akalna fala nashba. Nabi kata kami ni orang Islam ni satu kaum yang tak makan melainkan sampai dah lapang baru kami makan. Dan kalau makan tak sampai sengkak, tak sampai kenyang.
Baik, masalah dia kata makan atas sufrah kah lebih aula ataupun makan atas meja lebih aula? Dia tanya, hak mana lebih baik? Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, sesungguhnya kami kata makan atas sufrah itu lebih aula, lebih utama daripada makan di atas meja, kerana itu muwafaqah dengan jalan Nabi. Imam Ghazali kata kok mana pun makan di atas lantai itulah yang bagus. Imam Ghazali kata macam tu. Itu sebab tuan-tuan, kita lama-lama sekali, walaupun di rumah ada meja jati ke, meja cengai ke, meja kayu merebau apa, merebau batu ke apa ke, sekali-sekala saja makan atas lantai. Nak ingat balik Nabi dulu macam ni. Tuan-tuan tahu tak Raja Saudi kan, daripada zaman Al-Malik Faisal apalah, King Abdullah, Al-Malik Fahad dulu, King Abdullah lah ni, sampai hari ni mereka jadikan satu satu amalan, satu tradisi bagi keluarga raja ni. Dalam setahun dia ambil seminggu, dia pergi buat camping di tengah padang pasir. Until now they are practicing benda ni, mereka buat benda ni pasal mereka berasal daripada sana. Lepas hari ni duduk dalam satu suasana, tak tahu nak abang punya kaya mereka ni, punya kaya. Duit minyak ni, minyak yang kata Saudi ni tuan-tuan, hak duk apa, telaga minyak hak duk jalan tu pun tak habis, lagi duk gali, lagi duk temui kawasan baru yang minyak duk tunggu nak keluar ni. Allah bagi dekat mereka. Pun macam tu, dalam setahun dia ambil seminggu, dia pergi camping di tengah-tengah padang pasir, pergi jaga semua. Dan sampai hari ni, sebelum dia pilih satu tapak untuk buat camping, dia nanti hantar himar, dia hantar keldai pergi di tempat tu, tengok keldai ni nak mengelupuk ke tak. Ada hadis cerita, kita dah baca dah dulu. Keldai ni dia, kalau tempat tu ada gangguan iblis syaitan, keldai nanti kelupang, dia tak duduk itu. Dia keldai pilih tak duduk elok, okey, tang tu buat camping, duduk. Pasal apa? Pasal dia tak mau lupa asal dia. Kita pun serupa, lama-lama sekali saja pergi ambil satu kain sufrah, hampak, makan di atas lantai, walaupun kita hidup dalam suasana yang lain pada hari ini. Ni kata Imam Ghazali macam tu. Baik, so makan di atas meja itu bid'ah, dia kata. Lagi sekali dia ulang, lagi sekali. Mengapa dikatakan bid'ah pula, dia tanya? Bukankah tiap-tiap bid'ah itu ditegah? Ni kata dia ni, kalau dah kata makan atas meja tu bid'ah, buat apa duduk makan atas meja? Bukankah bid'ah dalam hadis dia kata wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kalau setiap bid'ah itu sesat tu di neraka. Kalau dah kata makan atas meja bid'ah, duduk makan atas meja buat apa? Dia bawa mai benda ni. Bid'ah ini dua, satu tafsiran dari segi bahasa. Dari segi bahasa, bid'ah ni daripada perkataan bada'ah, badal ain, bada'ah. Maksud dia apa? Satu benda yang kita buat yang tak ada contoh sebelum tu. Sebelum tu tak ada benda tu, kita pergi mula buat. Kita buat satu benda bid'ah, satu benda yang tak ada contoh, tak pernah dibuat oleh sebelum itu. Dari segi syarak pula, kalau kita tengok definisi yang diberikan oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ni dia ulama besar, asal daripada Andalus. Dia mazhab Maliki. Tetapi takrifan ataupun definisi bid'ah yang dia buat diterima oleh semua ulama besar. Kata Imam Asy-Syatibi, dia kata yang kata bid'ah itu ialah jalan yang direka dalam agama. Dia agama punya hal. Benda ataupun jalan yang direka dalam agama nampak macam agama, nampak macam syariah, tapi tak, dia kata itu adalah rekaan, dan rekaan itu dibuat bertujuan untuk nak menambahkan lagi berlebihan dalam mengabdi diri kepada Allah. Itu bid'ah dari segi syarak. Benda tu tak ada, Nabi tak buat, kita pi buat benda tu bagi nampak macam agama suruh buat. Benda tu Nabi tak buat, kita yang pi buat. Kita buat pula, kita buat bagi nampak macam agama suruh buat. Kononnya bila buat macam tu kita lebih beragama dan lebih pahala. Ini yang kata bid'ah yang bahaya ni, yang ni.
bid'ah yang bahaya ni macam ni. Jangan sampai orang jadi confused, orang jadi keliru, orang duk ingat kata agama suruh sedangkan itu agama tak suruh. Jangan. Macam yang saya selalu bawa contoh kenduri arwah. Agama tak pernah suruh, bahkan larang. Kita pergi buat sampai kita dalam masyarakat ni seolah-olah menganggap kenduri arwah ni kalau tak buat berdosa. Dia jadi macam tu. Ditakdirkan tuan-tuan, yang mati tu orang miskin, orang susah, keluarga dia terbeban. Sudahlah mati ketua keluarga, duk fikir pula ni nak pergi cari duit. Korang-korang malam ni nak buat kulhu, nak buat bihun goreng. Bihun goreng apa? Nak beli kain kapan tadi pun berhutang. Nampak? Tapi keluarga ni nak simpan mayat ayah dia, nak simpan mayat suami dia tadi berhutang duit. Tiba-tiba malam nak hutang lagi pasal nak buat kenduri arwah. Pasal apa yang nak buat juga ni? Kita kata tak payah buat lah. Dia kata tak boleh. Saat ni orang kata apa kalau tak buat? Nampak tuan-tuan? Yang ni yang kata bid'ah, yang akhirnya menyusahkan orang yang duk ada. Walhal bukan suruh agama pun benda tu. Baik, orang tanya pula, habis tu tak boleh buat kau Ustaz? Kalau tak membebankan. Tapi saya tidak buat. Nanti jangan kita sampai ke tahap ingat kata benda tu agama suruh. Jangan. Itu yang merosakkan kita. Saya dah cerita 2-3 kali dah di masjid ni. Lagi sekali nak cerita. Satu kematian di sebelah kawasan nelayan. Bukan adik-beradik saya pun, tapi dia ni pernah berkawan dengan Allahyarham ayah saya dulu. Berkawan. Masa tu ayah saya ada lagi. Ayah saya kata jom kita pergi, lama tak pergi tengok kawan ni. Saya kata dia duduk di mana? Abang kata duduk di kawasan nelayan. Saya kata jom pergi. Tak tahu rumah tang mana, pergi cari. Jumpa kedai, tanya rumah sekian-sekian. Oh, dia kata tu yang orang ramai tu, situlah rumah dia. Pasal apa orang ramai? Dia kenuri ke? Dia tak kenuri, dia sakit 3 bulan dah, tak turun kelut 3 bulan dah. Oh iya ke? Kita pun turun pergi. Nak jadi habuan tuan-tuan. Sampai-sampai dia nazak. Saya pergi talqin di telinga. La ilaha illallah. Habis umur. Bini ni bangkit tuan-tuan, dengan duk pakai berkemban cara-cara kampung ni, bangkit pi di penjuru dapung tu. Mati pun di lantai dapung rumah aja. Orang susah yang teramat sangat. Pi di penjuru dapung ada satu lemari, buka, tangan duk pegang kain dalam lemari, tarik jatuh, beruh-beruh duk jatuh di kaki dia. Jadi macam dia macam tak ingat macam apa, dia duk tarik kain jatuh, beruh-beruh. Saya kata kat orang puan, pergi tanya dia duk cari apa. Pergi tanya, makcik cari apa? Dia kata cari apa? Dia kata pakcik hang 3 bulan dah tak turun ke laut. Dia kata kami makan minum pun harap orang tolong aja. Dia kata ni nak kamwih. Dia kata ni nak kamwih dia dengan apa? Bukan ada duit sekepiang pun. Sekepiang dia sebut tuan-tuan. Sambung tu yang tak tahan. Dia kata apa? Ni dengan malam ni nak buat makan apa ni? Kenduri arwah nak jamu apa? Dia kata ni nak kamwih pakcik hang pun tak ada duit. Tuan-tuan, saya dengar dia ketak dada. Saya bangkit keluar, ada budak-budak muda duduk tu. Saya panggil, saya kata hampa pergi panggil Tok Imam. Bapak naik motor pergi. Tok Imam main-main kenal, Ustaz, adik-beradik Ustaz ke? Saya kata tak, kawan ayah saya. Oh, Tok Imam, macam mana di sini kalau kematian macam mana? Matian macam mana nak kena urus ya? Tapi mereka ni susah Ustaz. Faham tuan? Mereka ni susah ni. Okeylah, saya kata paling korang berapa belanja? Paling korang habuan nak lepas hak wajib-wajib ya? Keperluan kapan, korek liang, apa mandi mayat, apa berapa? Yang tu kita clear dulu. Hak lain kalau hampa nak tolong dia, saya lagi minta budak-budak muda ni pusing kampung ni buat derma kilat untuk tolong. Dan tu Imam, saya kata tolong jangan pergi cakap orang sepatah dekat keluarga ni kata malam ni nak buat apa-apa, tak mahu. Saya kata Tok Imam buat di masjid ajalah. Kalau nak buat kulhu ke nak buat apa di masjid, mintalah doa. Jangan bercakap sepatah pun dekat keluarga ni. Jangan bebankan mereka yang dah terbeban.
Ya ustaz, ya ustaz. Tuan-tuan, nampak tak betapa Islam tu cantik lah. Kita pergi buat bagi jadi kerosot benda hak cantik ni. Itu contoh yang paling cantik kalau kita nak bawa betapa silapnya masyarakat di dalam memahami benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, bab yang kata bid'ah makan teh meja ni tak sama macam hak contoh serius tadi ni. Yang ni bukan hal melibatkan agama, yang ni melibatkan kehidupan dunia sahaja. Jangan balik sekali lagi tengok meja pergi terajang dia kata ni celaka benda ni bid'ah, kata aku tak tahu selama ni, panggil orang sebelah rumah lempang meja makan lepas pergi tepi jalan, ada kawan tengok alhamdulillah dia sewa lori malam-malam dia angkat bawa balik rumah dia. Jangan buat kerja macam tu. Baik, dia kata maka tiada kesamaran kepada kita, bukanlah menggunakan meja itu melainkan untuk nak mengangkat makanan daripada bumi supaya nak memudahkan makan. Dia kata dan senang diri pada waktu nak mengambil makanan itu. Dia kata dan bermacam-macam lagi lah barang yang sebenarnya tiada tegah dalam agama. Benda macam tu tak salah, itu bukan benda tokok tambah dalam agama, tapi itu hanyalah hal-hal keduniaan semata-mata. Dia kata dan 4 perkara yang sebut tadi pun semua itu juga bid'ah. Dia kata tetapi sesungguh pun walaupun benda tu bid'ah, tetapi bukanlah bid'ah yang teruk seperti yang dibincangkan dari segi hukumnya. Dan kerana dia kata seperti sabun, dia kata dia buat contoh yang kata sabun pun bid'ah juga. Kita tak pernah jumpa dalam hadis Nabi pakai sabun. Dia kata dan seperti mana memakai sabun itu lebih menyucikan dan menghilangkan lemak di tangan apabila dibasuh dengan dia. Sabun tu tak ada zaman Nabi. Orang hari ni reka sabun. Piduk kata sabun ni pun bid'ah, aku tak mau pakai. Pi kena sup apakah, salam dengan orang, celet habis lemak-lemak di tangan orang. Dah, yang tu walaupun tak ada contoh zaman Nabi, benda tu benda keduniaan. Kalau kita buat bukan bid'ah yang dilarang oleh agama. Lagu tu. Dan orang zaman Nabi SAW, mereka dia kata memakai sabun tidak memakai sabun untuk basuh tangan mereka itu, kerana terkadang tidak jadi kebiasaan bagi mereka itu membasuh tangan dengan sabun, ataupun tidak mudah untuk mendapatkannya. Mungkin zaman tu ada benda yang seumpama sabun tapi nak dapat susah, dia kata zaman tu. Dan adalah mereka itu berbimbang dengan kerja agama lebih daripada nak fikir tentang hal dunia. Dia kata bab nak pidu ambil lap-lap tangan ni semua ni dunia saja, mereka lebih banyak fikir hal agama. Dia kata zaman tu mungkin macam tu. Dan sesungguhnya mereka itu tidak basuh tangan dengan kita mendapat tahu daripada tarikhnya zaman tu. Mereka kalau tangan apa semua pun, dia kata dan adalah sapu tangan mereka itu di tapak kaki zaman tu. Katih tisu pun tak ada. Mana ada katih tisu sapu tangan elok-elok ni apa semua, tak ada. Zaman tu kalau tangan kotor dia angkat kaki, dia sapu di kaki. Tak lagi kaki tu dia jalan-jalan je lah, habis lagu tu aja. Zaman tu kan, zaman tu kan, dia memang lagu tu aja. Dia kata maka tangan mereka itu disapu di tapak kaki sahaja, ataupun disapu mereka itu akan tangannya pada anak-anak batu, ataupun tangan bila lekat minyak apa sikit, dia tengok ada batu-batu bukit kasang apa, dia pakai celek di situ ya, celek-celek hilang benda-benda tu semua. Tak ada macam kita lah ni, beradun lah ni kalau pi makan tak lagi lagu bubuh apron tang ni, bucanca garpu pun dia ada tu, dia bukan tak ikut suka, balik kanan apa, balik kiri apa. Kena kita pi duduk majlis macam tu makan jenuh, duduk iris tak putih tu lah, kita tak biasa. Kata awak payah kita dah biasa pegang pun dalam mulut lagu tu. Pi tengok semua orang tak pegang, depa lagu duk cucuk dengan garpu duk potong. Kita pun cucuk, potong tu tetap lantin bila kat kawan depan. Masa jakun nak buat macam mana? Tapi zaman lah ni dia duk main macam tu, ni anak-anak kita yang masuk PTD ni, jadi pegawai takbir diplomatik apa semua ni, pergi kursus di Intan apa semua tu, duk belajar pegang garpu saja seminggu, belajar pegang garpu saja kan. Nak lap tuan-tuan, mulut ni dah apa meleleh mekok ni, bukan boleh ambil buat sapu lagu kita duduk di rumah kita, lagu nak kena pegang hujung, lagu nak letak sikit, makan di rumah kita kata kalau lagu ni payah-payah kan. Ini semua cerita baru, tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Maka perbuatan mereka yang demikian itu tidak menegah keadaan membasuh dengan air itu sunnah. Dia kata jadi walaupun begitu tidak bermakna kita hari ini nak ikut lagu tu.
Sebab ini benda keduniaan. Kalau hari ni orang reka sapu tangan, guna sapu tangan. Jangan kata sapu tangan bid'ah. Hari ni orang ada tisu, guna tisu. Jangan kata ni tisu-tisu Nabi dulu tak pakai, aku tak mau. Jangan macam tu. Ini bukan bid'ah dalam hal agama, tetapi ini adalah dunia semata-mata. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab fi aklil aranib, iaitu bab yang datang pada menceritakan tentang hukum makan arnab. Lalu makan arnab. Lalu tak tahu, tapi dia ada cerita tentang hukum makan arnab. Kan ada orang bila kata sate dia makan. Bila kata sate dia makan. Tapi kalau habang kat dia awal-awal kata ni sate arnab ni, saya tak makan arnab kata. Kalau tak habang, dia bagus punya balik, dia pepak dengan lidi-lidi sate tu semua dia pepak. Lepas tu dia tanya pula, dia kata sedap ni sate mana ni? Dia kata ni sate Tanjung Dawai. Bagus kata. Tanya dia balik, hantar sate apa? Sate apa? Sate arnab. Sengap boleh. Tak kata apa? Sengap. Kan? Kata tadi haji dok abang kata tak makan arnab kan? Tak ada apa dah, sengap Pasal apa sengap? Pasal dia duk main geli ada dalam perut tu, dia duk main geli. Dia duk main geli tapi makan dah, tapi sedap dia kata. Dia duk main geli, dia sengap, dia tak bercakap apa. Dia naik kereta balik, dia abang kat bini dia kata sedap juga arnab ni. Dia bagi tu. Adik tajuk anak main ni baru nak tahu hukum boleh tak boleh makan arnab. Tapi dah makan banyak dah. Lepas tu dia main dhab, dia main bewak, cerita boleh tak boleh. Kemudian dia main cerita aklis dhab', makan binatang buas. Boleh tak boleh, yang kata memerang serigala, musang, boleh tak boleh makan. Yang dia main dalam tajuk-tajuk yang akan datang insya-Allah. Saya ingat bulan depan tak ada kot Raya Haji kan. Raya Haji. Dia kata Malaysia ni cuti banyak. Tak apa yang nak buat apa. Jadi kita jumpa pula insya-Allah pada bulan depan, bulan 10, bulan 11 insya-Allah. Bulan 11 ada lagi sekali. Insya-Allah kita jumpa lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.